GGK sebagai pasukan khas Malaysia. Selain daripada haiwan pemangsa liar, pernahkah anda terfikir apakah bahaya yang mungkin menanti yang mengintai di dalam hutan di Malaysia? Nah, inilah dia ancaman komunis dulunya. Ianya berlaku semasa perang pemberontakan komunis daripada tahun 1968 sehingga 1989. Ketika Parti Komunis Malaya (PKM) dan tentera Malaysia berperang di dalam hutan Malaysia. Tentera komunis digeruni kerana pertempuran ala gerilanya. Pengunduran mereka ke sempadan Malaysia Thailand menjelang akhir perang telah melonjakkan nama salah satu pasukan khas tentera Malaysia, iaitu Grup Gerak Khas atau lebih dikenali sebagai GGK, dan ianya telah mendapat pengiktirafan di seluruh dunia. Malah, sehingga hari ini GGK sangatlah dihormati kerana kepakarannya di dalam peperangan hutan. Perang hutan sememangnya terkenal di dunia. Ianya diterjemah secara langsung sebagai kumpulan perkhidmatan khas. GGK adalah regimen yang merupakan sebahagian daripada tentera darat Malaysia. Kumpulan ini bertanggungjawab bagi menjalankan misi operasi khas, termasuk tindakan langsung, peperangan tidak konvensional, sabotaj, memerangi keganasan dan pengumpulan risikan. Ditubuhkan pada tahun 1965 oleh Kementerian Pertahanan semasa Malaysia berada di bawah pemerintahan almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia. Unit elit ini dibentuk sebagai persediaan untuk pertahanan menentang kempen Indonesia Ganyang Malaysia. Semenjak daripada itu, GGK telah mengambil bahagian di dalam banyak misi berkepentingan tinggi, serantau dan juga antarabangsa yang melibatkan peperangan gerila, pelarian dan pengelakan, subversi, peperangan asimetri dan sudah tentu aksi perang hutan. Bagaimana proses pemilihan dan latihan GGK? Komando GGK sangat berkesan di dalam pertempuran hutan. Komando GGK berlatih bersama unit ketenteraan asing seperti Special Air Service (SAS) daripada UK dan Australia, Kopassus daripada Indonesia, Special Service Group daripada Pakistan dan Delta Force Amerika Syarikat. Sepanjang dari mula GGK ditubuhkan, sukarelawan daripada tentera darat dan tentera laut Malaysia telah dicabar untuk menyertai proses pemilihan yang sukar bagi menjadi seorang komando GGK. Daripada 1,600 orang askar awal yang memohon, hanya 300 dipilih untuk penilaian lanjut, manakala 50 lagi akan menjalani pemilihan dan hanya 12 lelaki yang akhirnya dipilih sebagai komando perintis GGK. Pemilihannya adalah sangat-sangat keras dan sewajarnya ia dibiarkan begitu. Pernah disiarkan di saluran History Channel bertajuk Pasukan Khas Malaysia GGK. Ia adalah dokumentari khas yang mendedahkan proses bagaimana pemilihan anggota GGK berlangsung. Pihak wartawan dokumentari tersebut menggambarkan bahawa pemilihan itu sebagai 13 minggu di neraka. Di dalam dokumentari itu juga telah diterangkan maksud papan tanda amaran yang digantung di pintu masuk kem latihan yang memberi amaran kepada sukarelawan yang berbunyi, "Datangmu tidak diundang, jika ragu sila pulang." Di dalam fasa awal pemilihan, jurulatih telah menghantar mesej yang jelas kepada sukarelawan bahawa mereka yang tidak ada kecekapan fizikal tidak akan diterima. Proses pemilihan bermula dengan 36 jam penyeksaan fizikal tanpa henti yang merangkumi larian 7 batu sambil membawa muatan 40 paun pada tengah hari dan perarakan berterusan selama 3 hari yang meliputi jarak 125 batu. Itulah 5 maraton berturut-turut tanpa ada sebarang rehat di antaranya. Ini merupakan proses awal dan ada yang berhenti. Tidak kurang juga mereka yang terpaksa dimasukkan ke hospital, manakala mereka yang tidak mencapai prestasi atau KPI yang ditetapkan akan dihantar pulang. Di dalam fasa seterusnya, ia akan mengubah karakter tentera biasa untuk menjadi seorang pejuang yang berkesan. Para komando yang bercita-cita tinggi akan ditinggalkan jauh ke dalam hutan Malaysia dan tanah paya dan dianggap sebagai tempat yang paling keras yang boleh mereka bayangkan. Semasa latihan itu berlangsung, peserta akan menghadapi ancaman kebuluran, penyakit tropika dan haiwan pemangsa, serta mereka akan dibiarkan bertahan selama 2 minggu di tempat yang tidak boleh didiami manusia.
Bertahan bermaksud mereka terpaksa memburu makanan mereka sendiri seperti siput dan biawak. Walaupun tidak boleh dimakan mengikut ajaran Islam, ianya dibenarkan di dalam faktor darurat. Dengan kalori yang hampir sahaja tidak mencukupi juga di bawah keletihan yang melampau, mereka perlu membina struktur penempatan tinggi untuk mengelakkan air pasang di hutan paya. Proses pemilihan seterusnya diteruskan untuk 2 fasa lagi sebelum tamat. Mereka yang berjaya melaluinya akan menjalani latihan lanjutan dan akan menjadi pakar di dalam operasi bawaan udara, darat dan juga amfibia. Dikatakan beberapa bahagian di dalam proses pemilihan itu tidak dibenarkan untuk didokumentasikan kerana dianggap terlalu sadis untuk diterima oleh masyarakat umum. Namun, mereka yang bertahan saja tahu apa yang mereka sebenar perjuangkan. Beret hijau adalah sesuatu yang didambakan kerana ia menandakan si pemakainya adalah anggota komando yang disegani di dalam tentera darat Malaysia. Jadi, mereka haruslah bertabah. Peranan dan misi JJK. Latihan komando JJK di dalam peperangan hutan juga berfungsi sebagai asas yang kukuh di dalam menyediakan mereka untuk menghadapi pertempuran bandar, urban warfare. Sehingga kini, komando JJK telah menjadi sebahagian daripada misi pengaman antarabangsa. Pada tahun 1993, komando JJK telah dikerahkan bersama elit pasukan tentera Pakistan untuk menyelamatkan pasukan Ranger Amerika Syarikat dan juga pasukan Delta Force yang telah terperangkap di Mogadishu, Somalia. Unit ini telah kehilangan salah seorang komandonya, tetapi misi menyelamat itu telah berjaya. Pada tahun 2006 pula, unit ini juga telah membantu tentera Australia di dalam operasi Astute, sebuah misi untuk menyelesaikan masalah di Timor Leste. Pada tahun 2007, JJK juga terlibat di dalam sebahagian daripada misi pengaman UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, untuk meredakan permusuhan di antara Israel dan juga Lebanon. Sehingga kini, JJK telah memainkan peranan yang aktif di dalam banyak misi pengaman dan juga bantuan kemanusiaan PBB. Pada tahun 2013, ancaman daripada kumpulan pengganas hulu telah memaksa JJK digerakkan ke Lahad Datu Sabah bagi menjaga penduduk tempatan. Unit tersebut telah memainkan peranan utama di dalam memburu kumpulan pengganas itu. Ramai anggota komando JJK telah dianugerahkan dengan gelaran yang menandakan keberanian dan kegagahan, seperti Seri Pahlawan Gagah Perkasa, Kesatria Keberanian Besar dan juga Panglima Gagah Berani. Kem latihan JJK juga dikenali sebagai Rumah Komando, telah berpindah daripada Sungai Udang di Melaka ke Kem Iskandar yang terletak 10 Batu di selatan Mersing. Kem baru itu meliputi kawasan seluas 2,000 ekar di mana terdapat 200 bangunan dan jalan sepanjang 12.5 batu, 3 buah jambatan pelabuhan, landasan pendaratan dan dataran kawat serta beberapa kemudahan lain. Semakin kuat apabila mereka maju, komando JJK akan tetap teguh di dalam tugasan mereka untuk melindungi Malaysia dan semua penduduknya.